Lebih 1.77 juta rakyat Sabah bakal menunaikan tanggungjawab pada PRU DUN Sabah akan datang. Setakat Mei 2025, 129,417 adalah pengundi muda berusia 18 hingga 20 tahun. Persiapan rapi melibatkan pelbagai agensi persekutuan dan negeri sedang dijalankan bagi memastikan proses demokrasi itu berjalan lancar. Koordinasi antara jabatan agensi telah diadakan berterusanlah dan menjelang pada September nanti pihak SPR akan mula mengadakan memberi taklimatlah kepada RO dan juga pembantu pilihan raya yang melibatkan seramai 32,780 anggota yang terlibat ya. Datuk Seri Rosli ditemui pemberita selepas mesyuarat persiapan Jabatan Penyiaran Sabah bagi PRU DUN Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan setiap anggota perkhidmatan awam agar mengutamakan fakta yang sahih dan elak penyebaran maklumat palsu khususnya dalam isu sensitif menjelang pilihan raya. Kerajaan negeri melalui Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri akan melaksana memorandum persefahaman MOU bersama Universiti Brunei Darussalam. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia bagi membolehkan anak-anak Sabah melanjutkan pendidikan ke negara berkenaan. Persetujuan awal MOU diperoleh semasa pertemuan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dengan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan 2 tahun lalu. Kita akan menghantar pelajar kita dari Sabah ke Universiti Brunei Darussalam untuk belajar di sana di beberapa fakulti atau program yang sudah diiktiraf oleh MQA. Dan ini akan kita laksanakan. Datuk Arifin ditemui selepas majlis makan malam sempena program Rehla Dakwah Bersama Mualaf ke Sabah, anjuran Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam di Kota Kinabalu. Persidangan Wanita ASEAN mengenai Amalan Terbaik 2025 menjadi platform memperkukuh solidariti wanita rantau Asia. Program Anjuran Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumi Putra Sabah IKS NITA itu bertujuan memperkasa peranan wanita di peringkat ASEAN. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, program ini menyokong dasar kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-13 dan agenda ASEAN 2025 yang menekankan inklusiviti dan kelestarian. Antaranya sokongan pembiayaan usahawan wanita, perlindungan sosial bagi ibu tunggal dan wanita luar bandar serta sasaran 60% kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh menjelang 2030. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya di Persidangan Wanita ASEAN 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Persidangan dirasmikan isteri Ketua Menteri, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak mewakili isteri yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Farida Tusin. Seramai 380 peserta dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Singapura dan Malaysia menghadiri persidangan ini. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG, platform terbaik semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia menerusi kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Menerusi KMJG, rasa tanggungjawab dan semangatkan cintakan negara terus disemarakkan di seluruh pelosok negara. Kalau sudah sampai Ogos ini, kita sudah tentukan kita nak pakai satu semangat untuk sebagai seorang wakil Malaysia, kita nak otomatik untuk sambut ini Hari Merdeka. Jadi ini adalah satu simple untuk kasih kantung bendera Malaysia di setiap rumah. Saya rasa ini amat penting lah. Datuk George ditemui pemberita selepas menyambut konvoi KMJG 2025 di Kampung Air dan Bukhara Sandakan. Turut diadakan penyampaian zakat kepada Masjid Kampung Air dan Kampung Bukhara. Kita mengambil kesempatan ini daripada Telekom Malaysia untuk memberikan wang zakat lah kepada dua masjid yang ada berada di dua kampung ini. Pelbagai aktiviti diadakan sempena KMJG 2025, antaranya program ziarah kasih, penyerahan bantuan bakul makanan, pameran serta aktiviti bersama komuniti.
Seteguk air bersih bukan sekadar keperluan. Ia impian sejak sekian lama, khususnya di pedalaman Sabah. Projek bekalan air luar bandar alternatif Balba nyata memberi sinar baharu kepada penduduk kampung Bundu Gulu Tamparuli. Ikuti perkongsian Muhammad Raid Roslan dalam Aspirasi Bayu. Harapan kami air bertapis supaya kami senang untuk minum. Kalau yang bertapis ini memanglah bagus daripada yang air GRBT. Sekiranya kerajaan akan memberikan pipe air yang daripada kerajaan kami alukan. So kampung di Kampung Rungus, kalau saya tidak silap ada sudah punca air daripada kerajaan yang bermeter. Projek Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah bernilai RM60,000 ini dimulakan November tahun lalu. Ia siap sepenuhnya sebulan kemudian sekaligus memberi manfaat kepada lebih 280 penduduk. Projek ini melibatkan pembaikan paip utama sepanjang lebih kurang 2 km dan kini membekalkan air secara berterusan kepada 16 buah rumah penduduk kampung, sebuah balai menghibah dan sebuah gereja. Dulu kami terpaksa angkut air dari sungai atau tunggu hujan kadang-kadang 2-3 kali sehari lah. Tapi sejak ada sistem GRBT ini memang sangat membantu air terus sampai ke rumah kami lah. Dulu memang kami susah lah, apa-apapun kami susah, ambil air kah apapun susah juga lah. Tapi sekarang sudah ada ini air dari kerajaan, kami pun senang mau buat kerja, apa-apapun baguslah. Kami punya punca air dulu, kami masing-masing tadahan. Air hujan, kalau musim kemarau, itulah kami susah. Sekarang ini sudah ada ini air hujan kah, kemarau kah, oke sudah. Namun, cabarannya tetap ada. Hujan lebat boleh menyebabkan sistem tersumbat. Apabila hujan lebat berlaku, biasanya punca air ini akan tersumbat. Memang yang tangki air di bawah itu tidak isi dia. Jadi saya akan panggil orang kampung untuk bergotong royong lah untuk membersihkan punca air itu. Memang perlu dipantau pun. Ada masanya kalau hujan lebat kan dia ada sisa-sisa yang blok, dia kena lapor sebab ini memerlukan penyelenggaraan. Jadi dia buat laporan dan dia minta peruntukan, kita salur untuk menyelenggara tempat itu. 5 tahun akan datang, mereka mengimpikan kesinambungan bekalan air yang lebih bersih dan lebih selamat. Program Balba bukan sekadar membekal air, ia memberi sinar kepada kampung yang dahulunya bergantung kepada sungai dan tadahan air hujan. 5 tahun akan datang, penduduk pastinya mengimpikan kesinambungan yang lebih lestari. Muhammad Raid Roslan, RTM. Kira-kira 1,500 umat Islam sekitar Kota Kinabalu menghadiri majlis tahlil dan doa buat Allahyarhamah Zahra Khairina Mahathir. Majlis berlangsung di Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Majlis tahlil dan doa ini sebagai solidariti kepada masyarakat yang hadir untuk sama-sama menzahirkan doa dan simpati kepada keluarga Allahyarhamah. Turut hadir Esko Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Setiausaha Agung Gagasan Rakyat Datuk Muhammad Razali Razi. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Buma Wayne, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.